Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY. Kawan-kawan, kalau saya tanya Anda, betul atau tidak Barisan Nasional Sabah sebenarnya tumbang sebab rakyat tolak mereka? Ataupun Barisan Nasional Sabah ini sebenarnya menjadi mangsa pengkhianatan dalaman? Nah, inilah naratif panas yang Datuk Seri Bung Mokhtar Radin coba bongkar baru-baru ini. Ketua UMNO Sabah itu dengan lantang menegaskan bahwa Barisan Nasional Sabah bukan kalah di peti undi, bukan juga kalah sebab rakyat tidak sokong, tetapi tumbang kerana beberapa orang adun yang sanggup melompat parti selepas pilihan raya umum 2018. Jadi persoalan besarnya di sini, kalau betullah BN masa itu dapat mandat majoriti, tetapi adun yang rakyat pilih sendiri beralih arah, siapa sebenarnya yang khianat pada siapa? Bung kata sejarah jelas menunjukkan bahwa kejatuhan kerajaan BN di Sabah waktu itu bukanlah kehendak rakyat. Kalau rakyat sudah mengundi BN sebagai majoriti, itu maknanya mandat sudah diberi melalui saluran demokrasi yang sah. Tetapi beberapa wakil rakyat yang sepatutnya mempertahankan mandat itu memilih untuk bersama pihak lain hanya sebab Barisan Nasional di peringkat pusat menjadi pembangkang. Dari perspektif Bung Mokhtar, itu bukan sekadar keputusan politik biasa. Itu adalah pengkhianatan yang bukan sahaja gugat kestabilan politik Sabah, tetapi juga khianat kepada rakyat yang percaya pada janji pilihan raya. Kalau kita imbas balik selepas PRU 14, memang Sabah menjadi antara negeri yang paling kacau bilau. Rakyat baru saja lepas sambut kemenangan, tiba-tiba kerajaan bertukar tangan hanya kerana lompat parti. Episod ini, kata Bung Mokhtar, adalah episod hitam yang patut menjadi pelajaran kepada semua. Jangan sampai masa depan negeri terus ditentukan oleh permainan lompat parti yang tidak ada prinsip. Bayangkan, rakyat keluar beramai-ramai untuk mengundi. Panas, hujan, tetap undi. Tetapi akhirnya keputusan mereka tidak bermakna sebab beberapa orang wakil yang dipilih sendiri tidak setia. Bukankah itu ironi yang paling besar dalam demokrasi? Bung juga ada sebut tentang konsep democratic fatigue, satu keadaan di mana rakyat letih dengan politik yang tidak konsisten dan tidak berprinsip. Dalam arti kata lain, rakyat Sabah semakin hilang sabar dengan drama lompat parti yang berulang-ulang. Setiap kali ia berlaku, kontrak sosial antara rakyat dengan pemimpin semakin tercalar. Kalau kerajaan lahir daripada pengkhianatan mandat, bagaimana rakyat mahu yakin dengan mereka? Tanpa keyakinan, tidak akan ada kestabilan. Dan tanpa kestabilan, ekonomi, pembangunan, malah maruah negeri akan tergadai. Bung turut menegaskan bahwa kestabilan bukan lahir daripada slogan semata-mata. Ia datang daripada integriti kepimpinan dan kekuatan sistem yang kukuh. UMNO dan BN katanya sentiasa membawa dua elemen utama, konsistensi dasar dan juga kesinambungan institusi. Kalau setiap 5 tahun kerajaan bertukar bukan sebab rakyat yang mahu tetapi sebab lompat parti, bagaimana pelaburan mau masuk? Mana ada pelabur yang sanggup mengambil risiko dalam keadaan politik yang goyah? Pembangunan pun tidak boleh berlaku atas dasar percubaan semata-mata. Menariknya, Bung juga melontarkan amaran. Sudah tiba masanya hentikan politik percubaan. Maksudnya, hentikan eksperimen lompat sana lompat sini hanya untuk rebut kuasa jangka pendek. Sebaliknya, perlu fokus kepada kepimpinan yang ada wawasan, yang ada rasional dan dasar yang teguh. Kalau tidak, Sabah akan terus menjadi medan percubaan politik tanpa arah. Sekarang mari kita masuk kepada persoalan yang paling kontroversi. Adakah benar BN Sabah memang tidak pernah ditolak rakyat? Atau Bung sebenarnya cuba membina naratif bahwa BN masih relevan walaupun rakyat masa itu jelas mahu perubahan? Kalau kita lihat semula PRU 14, memang betul BN menang beberapa kerusi penting, tetapi kita tidak boleh nafikan ada juga yang gelombang besar di seluruh Malaysia menolak BN kerana isu nasional, skandal 1MDB, masalah ekonomi dan juga kos sara hidup. Jadi adakah adun yang melompat itu semata-mata berniat untuk khianat? Ataupun mereka baca angin perubahan nasional dan cuba untuk mengambil kesempatan?
Persoalan kedua yang lebih tajam, kalau benar BN waktu itu masih ada mandat rakyat, kenapa pengkhianatan ADUN lebih mudah berlaku? Bukankah itu juga menunjukkan bahwa dalam BN sendiri ada kelemahan kepimpinan dan retak dalaman yang besar? Kalau wakil rakyat benar-benar percaya kepada perjuangan, kenapa mereka tidak sanggup bersama rakyat walaupun BN menjadi pembangkang di peringkat pusat? Bukankah itu juga tanda bahwa perjuangan parti tidak cukup kuat untuk mengikat kesetiaan? Nah, dan di sini timbul lagi satu persoalan yang lebih menggigit. Adakah episode lompat parti ini akan terus berulang di Sabah walaupun kita ada undang-undang anti lompat parti sekarang? Kita tahu undang-undang itu dikuatkuasakan pada tahun 2022, tetapi beberapa loophole masih lagi ada. Contohnya, jika parti itu dibubarkan ataupun jika berlaku perjanjian politik tertentu. Rakyat Sabah sendiri masih trauma dengan sejarah lompat parti sejak era USNO lagi, era Berjaya, PBS, sampailah ke PRU 14. Jadi soalan panasnya, adakah Sabah selama ini akan terperangkap dalam politik tidak stabil karena budaya lompat parti sudah menjadi sebati dengan politikus tempatan? Dan kalau kita berani tanya lagi satu soalan yang paling pedas lagi, adakah Bung Mokhtar sendiri menggunakan isu pengkhianatan ini untuk bersihkan image BN? Padahal rakyat sebenarnya sudah lama menolak cara BN memerintah. Sebab hakikatnya walaupun lompat parti berlaku, BN tetap kalah teruk di banyak negeri lain tanpa lompat parti. Jadi bolehkah kita katakan yang BN bukan saja menjadi mangsa pengkhianatan, tetapi juga mangsa kebencian rakyat terhadap skandal dan juga salah urus? Nah, inilah dilema sebenar. Adakah pengkhianatan ADUN itu hanya alasan untuk menutup kelemahan BN atau memang betul-betul punca utama kerajaan jatuh? Apa pandangan Anda? Adakah Bung Mokhtar betul apabila beliau kata yang rakyat tidak pernah tolak BN di Sabah? Atau sebenarnya BN sudah lama hilang sokongan, cuma lompat parti itu menjadi titik nokta yang terakhir? Apapun jawabannya kawan-kawan, satu benda jelas. Rakyat Sabah sudah terlalu lama menjadi mangsa percaturan politik. Soalan besarnya sekarang, adakah kita akan biarkan ia berulang lagi? Nah, apa kata Anda? Dan sebelum saya tamatkan video pada kali ini, kalaulah esok berlaku lagi lompat parti besar-besaran di Sabah, adakah Anda masih percaya yang undi kamu itu akan benar-benar bermakna? Ataupun undi-undi itu hanya menjadi tiket untuk ahli politik mainkan kuasa mereka sendiri? Inilah yang kita kena fikir. Sebab kalau politik terus menjadi eksperimen dan pengkhianatan menjadi budaya, Sabah tidak akan pernah stabil. Baiklah kawan-kawan, terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah. Adakah Barisan Nasional memang dikhianati ataupun Bung Mokhtar cuma cipta naratif baru untuk coba hidupkan semula Barisan Nasional Sabah? Apa kata Anda? Saya ingin dengar pandangan Anda. Baiklah, jangan juga lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini sebab lebih banyak pendedahan politik panas macam ini akan kita ulas bersama-sama. Sampai jumpa lagi di konten yang seterusnya. Salam sejahtera dan salam perjuangan, salam reformasi. Sekian, terima kasih semua.